Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita syukur pada Allah. Sampai saat ini Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita hidup sebelum kita masuk dalam lubang kubur. Dah masuk besok, tak boleh reverse balik dah, menangis dalam tu seorang-seorang. Ni mimpi ke apa? Oh, tak mimpi dah, mati betul. Mungkin kita dulu pernah mimpi mati, terjaga, alhamdulillah tak mati lagi. Saya 2 kali mimpi mati, tuan-tuan sekalian. Mimpi mati. Matilah dalam kubur kan. Habislah. Tinggal anak bini, apa nak jadi dia. Terjaga daripada tidur. Hidup lagi, ya Allah. Masya Allah. Sekarang tak mimpi lagi lah. Mimpi dikejar harimau ada. Mimpi dapat bunga, macam-macam lah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, selepas COVID ni Allah Ta'ala beri macam-macam amaran kepada manusia. Manusia tak sedar, kan? Makin hari makin nakal kata orang kita, makin buat maksiat terang-terang. Tak takut malu dengan Tuhan. Nampak? Kita pun takut, sebab takut bila bala turun kita semua kena. Walaupun kita ni bukanlah baik sangat pun, tak. Cuma kita bimbang orang yang suka buat maksiat, tunjuk-tunjuk kat orang satu dunia tak tengok ni, kita bimbang. Kita bimbang kena kepada semua kita. Nampak? Jadi makin hari makin banyak buat maksiat. Lepas tu tunjuk kat orang, kan? Tuan-tuan, ya Allah, kan? Tuan-tuan, jadi di saat ini kita jaga diri kita, isteri kita yang kita sayang kat rumah tu, yang kita bawa naik motor pergi surga pun, kita juga bagi tahu supaya kita nak masuk syurga sama-sama. Dan anak-anak kita yang kat rumah tu, yang kat kolej, yang dah kahwin, bagi tahu kita nak masuk syurga sama-sama. Bukan kita seorang je, suami ni. Baik. Jadi malam ni sambung balik hadis ke-18. Berbuat baik terhadap kawan. Ni akhlak Nabi juga. Ada orang tak suka berkawan, itu dia punya hal lah. Dia suka bersendiri. Sejak sekolah dia suka bersendiri. Sampai sekarang dia tak suka. Itu dia punya hal, tak apa. Bukan wajib pun berkawan ni, tak wajib pun. Cuma berkawan ni mengeratkan tali persaudaraan, itu aja. Okey. Tujuan kita berkawan ni eratkan hubungan je. Tujuan berkawan dengan lelaki, kita nak hilangkan tekanan. Berkawan dengan kawan perempuan untuk elakkan tekanan. Boleh tak kawan dengan perempuan? Boleh, tapi ada batas. Tak boleh kita pergi peluk dia, tak boleh. Kawan aku, tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Baik, ini hadis dia, ya. Suara saya tak ada sangat sejak ayat had. Ayat teruk dah. Ini dah kurang sikit. Makan ubat macam-macam. Ubat tu, ubat isap, ubat tak isap, makan. Nak bagi tekak tu, okey. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dulu pernah saya beritahu tuan-tuan, kalau Imam Tirmizi
Kalau sebut tir di awalnya, ujungnya mesti mi. Tirmizi. Ingat. Kalau di awalnya tur, di tengah-tengahnya atau di ujungnya turmuzi. Gitu. Tirmizi, turmuzi. Tarmizi kawan kita. Macam tu. Tarmizi. Dalam hadis Nabi, dia banyaklah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Majah, An-Nasa'i. Salah seorangnya ialah Tirmizi atau Turmuzi. Turmuzi, Tirmi. Gitu. Tarmizi. Tu kawan kita kat kampung atau di taman, panggil Miji. Ji. Imam Tirmizi tak panggil Ji juga, tak boleh. Hadis riwayat Imam Ji, tak boleh. Jangan. Imam Tirmizi. Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat itu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Ini yang paling baik sahabat. Sahabat dua. Satu sahabat biasa, yang kedua sahabat qarib. Orang kata sekarang BFF kononnya. Ini BFF saya. Kan? Tak apa BFF pun saya tak tahu. Ke boyfriend forever. Kan? Kalau GFF, girlfriend forever. Kalau isteri kita, nak panggil apa? Payah nak sekalian. Kan? Isteri panggil suami hobi. Hobi. Bila marah, babi. Marah kan? Nampak? Hobi ni ialah kekasih. Habiballah. Kekasih Allah. Hubbun. Kekasih. Cuba bukalah Facebook tu sekalian. Habi saya sedang memandu. Ambul cakap bahasa Arab. Apa erti habi, hubi tu? Kekasih. Isteri panggil apa ni? Tak tahulah. Nak panggil ayang payah juga. Nak panggil sayang, darling, maling pun payah. Zaujah ana. Arab. Isteri saya. Kan? Itu kalau dia punya suami ustaz, dia punya isteri ustazah. Zaujah ana. Zaujah tu isteri. Isteri pula tak panggil zaujun ana. Bunyi teruk sangat. Zaujun ni suami. Baik. Minum air ya? Suara tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allah sekalian. Cabaran ni, suara tak ada ni, Masya Allah. Baik, manusia ialah makhluk Allah yang suka hidup bersama dengan orang lain. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Itu sebab dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tabrani. Tentu jangan anggap hadis itu Imam Bukhari Muslim saja. Banyak Imam Tabari lain, Imam Tabrani, Imam hadis riwayat Abi Dunya, kan? Itu semua tu periwayat hadis lah. Biasa kita ambil hadis Bukhari Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Itu 6 orang yang popular. Ramai lagi Tabrani, Tabari, banyak, kan? Ibnu Asakir, contoh banyak. Nabi pernah kata, bila kita berkawan, ni hadis yang lain. Tuan-tuan nak berkawan, 3 perkara mengeratkan persahabatan. Tuan-tuan buat 3 ni, tuan-tuan rapatlah dengan dia. Tuan-tuan tak buat 3 ni, maknanya kita ni tak rapat sangat.
tak rapat sangat. Tapi nak buat 3 ni, ada yang senang, ada yang susah. Kan? Nabi kata apa? Nabi kata 3 perkara ini mengeratkan persahabatan. Tentu ada sahabat tak? Mesti ada. Katakan dah kahwin hilang sahabat. Ada yang macam tu, dah kahwin hilang sahabat. Jangan. Sahabat saya, isteri saya je. Jangan macam tu. Isteri pun kata dekat suami, bang, sahabat saya sekarang abang je lah. Nampak? Kata isteri. Saya tak nak berkawan dengan kawan-kawan kat luar tu, bang. Kenapa? Mengumpat aja. Nampak? Isteri yang solehah. Dengan abang je lah saya bersahabat. Jangan macam tu. Itu suami kita bukan sahabat. Suami kita kawan. Kalau kawan ajak ngeteh, pergi. Bawa bini sekali. Nyampah. Bawa bini pula. Ngeteh, pergi. Ini peluang kita jumpa sahabat. Reunion. Attend, masuk. Saya setuju. Okay. Pergi reunion. Dekat Pantai Remis. Pergi. Jumpa kawan-kawan lama. Pergi, tuan-tuan sekalian. Tu sahabat. Tak masuk lagi yang 3 perkara. Nak cerita pasal ni dulu. Sebab ada orang ni, dia buat tak reti je kan. Sahabat ajak, akhirnya dia remove kawan dia. Tak jawab, tak apa. Diam je. Remove. Jawablah, insya-Allah ke. Like ke. Tu tangan ni ke. Ini diam dalam grup. Respon lah. Barulah ada keberadaan kita dalam grup sahabat. Diam. Kecil hati orang. Bila orang bagi mesej, jawablah walaupun lewat. Malam-malam, ada mesej lah, jawab. Minta maaf lah, saya lewat jawab ni tak perasan. Suka hati yang dalam mesej tu. Ada orang ni, ingat dah mati dah. Jawablah. Saya tengok tak jawab ni, risaulah. Dia benci kita ke? Dia tak ngam dengan kita ke? Jawablah, tangan ke, gambar menangis ke, gambar rimau ke. Jawab je lah. Habis. Nabi kata, pertama sekali dengan sahabat, bila jumpa, bagi salam. Yang ni tak buat pun. Tak bagi salam pun, tak rapat lah tu. Betul? Kalau rapat, Assalamualaikum tu rapat tu. Tu dia ngam. Tu, tak kurang. Tak payah habis salam lah, tak ngam. Dia macam tu. Dia tak sekufu je buat hal. Ngam je. Itu ngam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab ngam. Maknanya kita ni ada ngam, ada tak ngam. Memang macam tu manusia tuan sekalian ni lemah. Nampak? Dia dengan kawan dia yang ngam, Assalamualaikum. Yang tak ngam, dia diam. Dekat pejabat pun sama. Tak ngam je, tak bagi salam. Ngam je, kawan ni salam. Dia lain kan? Minta pada Allah, ya Allah, masuk syurga, ya Allah. Nak masuk syurga macam mana? Buat hal. Kita ni minta syurga panjang lebar. Tapi hubungan dengan Malaysia gagal. Tahulah tuan sekalian. Okey, nombor 1 bagi salam Yang nombor 2, ni pun payah juga tuan sekalian. Sediakan tempat duduk dalam satu majlis. Dia datang, datang. Gitu. Nampak? Betul. Macam. Ada yang tak reti je. Lantak kau lah. Jangan macam tu. Kita dengan kawan ni tuan, kita betul menyantuni dia. Kita dalam program kan, dia daripada jauh datang, kita sambut dia, kawan kita duduk sebelah kita ke, duduk belakang ke, duduk depan ke. Macam balik ulama, saya buat tengok dalam Facebook Ustaz Abdul Somad dengan ulama-ulama lain, dia punya cara dia macam mana tuan sekalian. Kan dia hormat kawan-kawan dia kan, dia tak nak duduk depan. Orang nak cium tangan dia, dia tarik. Dia nak cium tangan orang tu, dia tarik. Siapa nak cium, muntah. Sampai tahap tu tuan sekalian. Dia minum cawan ulama ni, ulama ni tarik. Jangan minum cawan saya bukan ulama kan. Ulama ni pula nak minum cawan dia pula, naik barakah, ditarik pula. Bayang tuan sekalian, punya baik tu. Okey.
Ini buat tak tahu je kan. Macam penceramah datang tempat tuan-tuan lah, tak sambut pun. Buat tak tahu je. Ada juga. Bukan kuliah macam ni. Ceramah perdana datang. Siapa tu? Entah. Biarkan. Sambutlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam ustaz saya tuan-tuan sekalian datang awal. Tak ada yang sambut, duduk dekat tepi pintu. Lepas tu ada siap pergi marah ustaz tu kan. Siap tu marah. Ustaz saya ni kira popular juga di antara penceramah Malaysia juga. Dia datang awal, nak maghrib tu datang, lepas tu dia lepak dekat selindor tepi. Siap tu marah. Tepi sikit. Apa duduk dekat selindor ni? Nak masuk susah, nak menyapu payah. Bunuhlah ustaz saya ke belakang. Bayang ustaz saya cerita dalam kereta. Ustaz saya cerita dalam kereta. Saya ikut dia kadang-kadang. Ana lulus syekh banyak kali kena marah dengan siap. Biarlah. Memang dia tak kenal saya pun. Tapi janganlah marah. Bila maghrib tu diumumkan penceramah, siap tu, oi, tak saya lihat. Muka cuak Allah, ustaz penceramah, aku pergi maki dia tadi. Allah. Dia bukan kira ustaz tak ustaz, jangan maki orang. Ustaz tu basuh dalam tu, bukan tegur dia. Kita orang Islam ni dengan orang baik-baik lah. Janganlah maki-maki orang. Terasa siap tu agak. Seorang ustaz datang ceramah tuan sekalian, dia pakai selipar pergi tempat wuduk, tak perasan, tak kena buka selipar. Kena maki dengan siap, nak ditumbuk siap tu. Ustaz tu. Ustaz, saya ni datang tak tahu. Tak tahu kena buka selipar dekat tempat wuduk. Saya pakailah selipar. First time sampai, kena marah saya. Pesalah tanya dulu ke, cakap baik-baik ke, ni makinya saya. Tapi saya nak hati tu nak tumbuk je, tapi sabar sebab saya nak ceramah ni. Manusia ni tuan-tuan sekalian, ya Allah, hai. Dia tahu nak panas dia je, sabarlah. Ustaz tu mujur dia sabar. Sebab dia nak ceramah, kalau dia tak ceramah dia tersepak agaknya, mungkinlah. Dia kata gitu. Ikut hati saya nak tumbuk je. Dia maki betul saya, Syekh. Dia marah saya sungguh. Tak ada gurau-gurau punya. Kalau dia pun cakaplah baik-baik. Dia kata macam itu. Saya pun kenap. Saya pun pernah juga kena marah dengan Bilal tua dekat Negeri Sembilan. Bilal tua tu agaknya ada lagi ikut. Kalau jumpa saya tu tak tahulah. Marahnya saya. Sabar bang, kata saya. Sabar bang, tu orang tua. Yelah, tak apalah. Dalam hati nasib baik isteri ada sebelah. Tenangkan balik. Sabar bang, sabar. Yelah, sabarlah ni. Kadang-kadang nak marah orang je, tak tahu. Dia Bilal tahu. Janganlah marah orang. Tak tahu tu sekalian saya ni. Kan? Sebab kita ada title. Kita ni ada title Bilal, title Siak. Siak tu sama taraf dengan Perdana Menteri. Mesti ingat. Taraf tu tinggi. Sebab dia tu pegawai seorang masjid di akhirat besok, di antara manusia yang duduk depan sebab dia buat kerja agama dalam surau. Siak ni duduk dia dekat depan daripada ashabul shimal, ashabul yamin. Wasabiqun nasabiqun, orang yang kat depan tu orang yang selalu buat kebaikan yang awal. Siaplah. Dialah buka pintu masjid, dialah buat teh. Dia siap ni, banyak pahala dia. Nanti ke akhirat dia bersama golongan wasabiqun nasabiqun, surah Al-Waqiah. Golongan kanan selamat, golongan kiri out, golongan ke depan tu golongan yang sentiasa buat baik dan kehadapan dan memulakan yang pertama. Kat surau siaplah.
Dia lah buka subuh, dia lah buka lampu, dia lah buka aircon, dia lah pasang sejadah. Tiba-tiba marah ke orang pula. Itu geram ni. Tak mahu Kak, cerita je. Yang ketiga, baru cerita yang ketiga. Tadi sediakan tempat duduk dalam satu majlis. Sediakan. Hormati tetamu. Yang ketiga, panggillah dia dengan nama yang paling disenangi. Kan, kat kampung panggil nama kapal. Kapal? Nampak? Orang kampung je boleh bagi kapal. Orang lain tak boleh. Nama samaran kapal. Allah sekalian. Sampai sekarang orang panggil kapal. Nama sedap. Panggil kapal. Allah sekalian. Kan? Jangan panggil nama yang dia tak suka. Bapak saya, orang kampung panggil dia Keling. Tak kisah dia. Sebab dia hitam. Tak apa. Termasuk anak dia pun hitam juga. Macam Adi Putra. Okeylah. Kan? Bolehlah kan? Macam tu. Suka. Balik-balik je. Mana Keling? Keling? Abah kau lah. Oh. Panggil Keling tu sekalian. Tak apa, dia suka sebab yang panggil tu orang yang dia senangi. Kalau yang panggil Keling tu orang yang tak kenal, kena lempang. Tak boleh. Keling ni, Melayu ke India ni? Melayu. Sebab dia hitam legam. Bapak tidur kan hitam, tuan-tuan sekalian. Masuk sekolah menengah, putih sikit. Nak kahwin, make up putih lagi. Hitam. Panggil nama elok-elok, jangan panggil tak apa-apa. Kalau dia Haji, panggil Haji. Jangan panggil abang. Marah dia. Saya banyak kali kena dekat surau. Tak jawab langsung. Bang, tak tahu. Dia bawa balik Haji, saudara sekalian. Panggil Haji lah. Marah dia. Saya pergi haji teruk, panggil abang. Mana kita tahu? Kita mesti panggil abang. Panggil abang, marahlah. Panggil Haji. Tuan-tuan jaga ya, title penting. Kalau dia datuk, panggil datuk, tuan sekalian. Walaupun kawan sekolah sebantal sekolah. Alah, kawan aku je. Panggil nama je. Tak, tuan-tuan sekalian, panggil datuk juga. Walaupun kita sekolah sama-sama bertumbuk dengan dekat sekolah. Dapat datuk dah. Panggil datuk. Datuk, suka dia. Suka. Kan? Boy panggil lagi sekolah. Datuk boy. Boleh. Tuan-tuan, ikutlah panggilan yang disuka ya. Kalau isteri Nabi, panggil Humairah. Ya Humairah. Kan, pipi merah-merah. Kan. Kita panggil isteri kita apa? Nama je kan. Kamisah contoh. Mana tak kan? Sah. Apa sah ni? Marah dia. Panggil nama dia elok-elok. Kan? Itulah. Dekat taman saya tu ada seorang suami, isteri panggil suami tak panggil abang, panggil nama je. Masya-Allah. Saya kata abang terima je bang, dia panggil apa nama? Dah biasa ustaz sejak kahwin. Oh. Panggil nama je. Nama Zul. Saya panggil dia abang Zul, isteri panggil Zul. Ya Allah. Zul, ustaz datang. Saya nak balik. Alamak, aku kata, saya kata macam ni ke dia ni? Dia jerit daripada bawah. Ya Allah. Dia panggil Zul je. Rupanya tak panggil abang pun, panggil Zul juga. Panggil Zul je. Astagfirullahalazim. Kalau ikut hukum ulama kan, hukumnya haram tu, durhaka. Tapi dah biasa, suami pun tak kisah. Tak kisah ustaz, saya dah biasa dah. Oh ya, yeah. Kalau saya, tuan-tuan, cuba tuan-tuan, apa rasa? Syam, contoh Oh, contoh, panggil Syam. Syam kan? Tuan-tuan sekalian, Allah.
Manusia ni kan ikutlah kan. Kucing pun ada gelaran kan. Tompok lah, apalah. Habis. Okey, sambung. Kalimat insan itu sendiri berasal daripada an-nisa ya nasu. Artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Jadi manusia ialah makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau bergaul sesama mereka. Jadi tuan-tuan, pilihlah sahabat yang mampu empat ni. Tuan-tuan pilih sahabat, kawan-kawan dekat taman ni. Tuan-tuan tak akan jumpa kawan-kawan sekolah dah. Minta maaf lah tuan sekalian, dah jauh dah. Kawan yang ada ni ada dua je. Kawan pejabat, kawan taman tu je. Kawan sekolah tak jumpa dah. Kawan universiti tak jumpa. Dua kawan je. Kawan di taman, kawan di pejabat. Tu je. Baik tuan-tuan. Jadi ulama beritahu, carilah sahabat yang mampu buat empat ni. Kalau tuan-tuan jumpalah sahabat yang boleh mampu buat empat ni, tuan sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Apa dia tu? Pertama, sahabat yang mampu meredakan kesedihan kita. Itu bagus sahabat ni. Kita sedih, dia pun sedih. Bukan dia ketawa. Sedih. Sampai apa hal? Meninggal lah bini. Meninggal? Memang biar dia mati. Contoh kan. Alamak. Gelak tak? Kita meredakan kesedihan dia. Sabarlah. Tu semalam saya pergi tahlil rumah orang, tuan-tuan sekalian. Semua happy je. Anak pun meninggal semalam. Anak meninggal hari Selasa, meninggal dekat dalam bilik seorang-seorang. Mana tak berteriak ayah dia tu. Kat kubur pun berteriak lagi, sedih sangat. Anak mati dalam bilik. Mati dalam bilik tuan-tuan sekalian. Ayah balik kampung. Anak perempuan atau anak sulung meninggal. Umur 32 tahun. Jadi tuan-tuan sekalian, hari kedua buat tahlil kat rumah. Saya datang lewat. Semua happy, gelak-gelak ya. Saya kata, ini tahlil gelak-gelak ke apa ni? Tak ada rasa nak sedih. Bukan sedih, maknanya kita tak boleh tunjukkan kita punya kegembiraan kepada orang yang sedang sedih. Tak boleh tunjuk sangat kita gembira, happy-happy. Sat rokok lagi, tak boleh. Saya balik beritahu rumah, tadi saya pergi tahlil ni macam tak best lah, dia kata. Semua macam macam tak ada rasa kesedihan langsung anak mati tu. Saya sebab sedih lah kan. Sebab saya ambil kertas doktor yang buat postmortem belah-belah tu. Saya dapat sebab saya kawan dengan gali kubur kan. Gali kubur tu ambil surat tu, saya baca. Mati sebab apa ni? Mati tiba-tiba dalam bilik ni. Mati dalam bilik, ada muntah sikit. Mati dalam bilik, tuan-tuan sekalian, yang main-main. Tak sedar. Mati dah. Saya baca. Apa dia tulis, doktor tulis ni? Sebab mati. Sebelum infection terberzeberem benda, tahu. Buka Google kat kubur. Buka Google. Dia masalah otak. Gitu kan. Pecah. Pecah ni. Dia bukan high blood tak. Kadar tinggi. Tekanan perasaan. Tekanan ni tuan-tuan sekalian, boleh mati. Takut saya. Takut tuan-tuan. Agaknya doktor buat benda siasat, itulah sebab kematian tu, tuan-tuan sekalian. Tapi bila dah ditanam, tuan-tuan sekalian, kat kubur semua sungguhlah, balik rumah tak boleh. Orang lah begitu, seronok. Saya datang, saya kalau pergi tempat orang tahlil bawa mati tuan-tuan sekalian, kita ni tak boleh tunjuk suka sangat lah. Memanglah kita jangan tunjuk kita sedih sangat pun ya juga, tapi berpada-padalah. Makan beria sangat, ambil tak yang macam tu. Nampak tak? Yang kedua, hilangkan sahabat yang kita ada ni
menghilangkan kebimbangan kita. Hilangkan bimbang. Aku ada hutang tak apa. Selesai dah tu. Hilang bimbang. Alah, gaji dekat dah. Nanti bayar lah. Hilang bimbang. Ya, anak aku tak masuk universiti lah. Dapat nanti. Ada rayuan. Ramai tolak nanti. Hilangkan bimbang dia. Anak aku tak dapat lah. Memang tak dapat pun. Bangang. Anak aku akan fail. Dia gurau. Hati makan dalam. Memang anak aku tak pandai. Tapi kan, manusia ni tak ada di perut bercakap. Main cakap je kan. Tak tahu dia terasa hati ke, main bantai cetak jangan. Okey, yang ketiga, ni paling penting. Ini semua orang tak boleh buat. Sini semua menipu lah. Walaupun akan baik pun. Seorang sahabat yang kita baik dengan dia mampu simpan rahsia kita. Tak simpan. Aku cerita kat kau, kau jangan beritahu orang ya. Baik. Nampak? Ya, aku takkan bagi tahu orang. Kau tahu aku kan tahu. Balik rumah cerita kat bini dia. Lihat, tadi kau saya cerita ni. Kau bersimpan rahsia ya. Ayat sama je. Jangan percayalah tuan-tuan sekalian. Jangan cerita kat orang. Janganlah. Pemongak je. Isteri pula, baik bang, saya simpan. Pergi tempat kerja, kawan sebelah. Woi, malam tadi suami aku cerita kawan dia tau. Tak apa, rahsia tau. Habis. Tak ada lah. Tak ada sahabat yang jujur. Hatta bini kita pun kadang-kadang. Jangan percayalah. Jangan cerita kat seorang isteri lah. Diam-diam sudah. Betul, kadang isteri kadang cerita dekat mak dia, mak mertua, mak dia. Sudah cerita kat mak dia pula. Aku suruh simpan rahsia. Baru dapat 1 juta. Cerita kat bini. Jangan beritahu orang. Rahsia antara kita je. Anak pun yang cerita. Baik bang. Saya pegang janji abang. Okey, baik. Tak sampai 5 saat call mak. Ada berita gembira lah. La ilaha illallah. Orang suruh simpan rahsia. Alah, mak je. Mak pula cerita orang dekat orang kampung. Mampus. Mak cerita, anak aku dah jutawan. Akan susah. Habis beratur kat kampung nak minta sumbangan. Susah tu. Tuan-tuan, carilah kawan yang boleh mampu simpan rahsia. Siapa dia? Saya. Dekat sekolah kadang-kadang ada cikgu cerita pasal rumah tangga kawan sekalian kat saya simpan. Sungguh, Ustaz, saya dengan suami saya nak berpisah ni. Saya simpan. Saya tak cerita kat orang pun. Datang seorang perempuan, cikgu perempuan, Ustaz, saya ada problem dengan suami saya lah. Okey lah, cerita simpan, tak cakap kat orang. Dengan bini pun tak cakap. Tapi kalau dia dengar ni, dia tahu. Aduh, Abang Raja, habislah. Aduh, saya tak bagi tahu dia hal-hal dengan orang ni. Saya diam. Tak nak bagi tahu isteri, tak nak. Nanti dia serabut. Tak mau. Yang keempat, ini pun tak berlaku kat kita juga, kepada sahabat kita juga. Susah cari sahabat yang baik macam kita ni. Sahabat ini mampu sentiasa melindungi kita bila kita dalam kesusahan, dalam ancaman. Payah nak cari tuan sekalian. Tak lindung kita, lari hilang. Susah tuan sekalian. Diserang oleh mak bapak kat sekolah. Cikgu tu lain litang pukang lari tak selamatkan kawan. Janganlah bang, janganlah buat macam ni. Patut itu tu kan? Tak lari, lantak dia lah, dia punya hal. Tak boleh macam tu. Cikgu kan contoh. Tak berlaku pun. Tapi berlaku. Datang parent marah-marah kan, masuk pejabat pergi hentak meja. Sabar bang, macam saya kan. Saya pernah jadi penolong kanan dulu selama setahun je. Lepas tu saya tak nak pegang.
Hari-hari letak meja je, parent marah. Pecah cermin meja tu. Pom, letak, bang ganti. Sabar, bang. Tak boleh sabar, tak boleh sabar. Sabarlah, saya kata. Dengar dulu saya cakap. Duduk dulu, saya kata. Berdiri, duduk, baru reda sikit. Tangan marah. Sabar, bang. Nampak? Siapa nak bersama kita, tak ada. Sendiri je. Imam kena serang, siapa nak lindung imam, tak ada. Semua lari. Siap-siap semua lari, tak takut. Orang kampung pergi bedal imam kan. Tak boleh. Habis. Sambung sikit lagi. Di samping itu, Islam menyuruh kita supaya sentiasa berbuat baik terhadap orang lain. Bahkan Islam mengajarkan supaya setiap individu berusaha menjadi sahabat yang terbaik dari kalangan sahabat-sahabat mereka, supaya ia lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala. Ini merupakan satu galakan yang sangat tinggi nilainya, supaya insan ini sentiasa berbuat baik kepada orang lain, dan merupakan satu dorongan untuk berbuat demikian kerana mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, bukan kerana apa-apa kepentingan peribadi yang bersifat keduniaan. Itu sebab, tuan-tuan sekalian, saya saya jumpa Nabi SAW dengan sahabat dia. Masya Allah. Nabi dengan sahabat pendekatan berbeza ikut karakter, tak sama. Kalau dengan Umar Al-Khattab, Umar ni keras, Nabi buat cara Umar ni keras lain. Nabi didik Umar, dia cara keras, karakter lain. Ali bin Abi Talib brilian. Nabi ajar dia supaya boleh berdebat dengan orang dengan cara yang baik. Nabi ajar macam tu. Abu Bakar ni lembut aja. Lepas tu kaya, Nabi ajar dia supaya suka bersedekah, sehingga kan Abu Bakar bersedekah seluruh harta dia. Itu kaedah Nabi dengan sahabat. Layan sama ikut karakter. Jadi sahabat selesa sebab Nabi anggap istimewa. Tu suruh berhenti sekejap lagi. Sikit lagi. Okey. Dan Nabi juga, okey, datangnya Nabi dengan sahabat. Macam kita datang, orang suka tu cantik. Kalau datangnya kita kepada sahabat, orang benci, tak cantik. Nabi datang kepada sahabat menghadirkan keamanan. Datang Nabi, orang suka. Datang kita pejabat, orang suka. Datang, orang suka kita. Macam tuan-tuan sebagai ketua, datang ketua ke pejabat, kalau ahli benci, masalah ketua ni. Tak, datangnya bos, kita suka, bos tu bagus. Tu nak keamanan. Lepas tu kenyamanan. Ada kenyamanan. Nyaman datang kita sebagai sahabat. Bahagia pada orang keliling Nabi. Nabi datangnya suka sahabat. Macam tu gak kita. Datang kita ke tempat tu, orang suka. Tentu kalau ada macam tu kan, orang salam beriak, maknanya memang kita ni baik dengan orang. Ada orang tak salam dengan kita pun, dia benci. Itu biasalah, standard. Tak suka kan. Datangnya kita, orang tak suka. Ini orang tu pun tak boleh buat macam tu. Okey. Dan Nabi menjadi orang tengah jika sahabat berselisih faham. Ini patut ada pada kita sebagai seorang sahabat. Kan? Gaduh, tengah-tengah. Jangan menangkan dua-dua. Tenang kan? Kau duduk. Ini tak. Buka cerita Piramli kan? Ini kepala bapak kau. Ini kepala bapak kau. Oh, itu Piramli bagi tahu kedahsyatan nak bergaduh. Tuan-tuan jaga sebagai seorang sahabat. Itulah antara kaedah Nabi. Nabi tak beza-bezakan sahabat. Nabi bagi ceramah, sahabat duduk rapat-rapat. Okey, bayangkan tuan sekalian, Nabi punya ceramah, sahabat duduk sampai burung tenggek pun tak sedar. Maknanya Nabi ni hebat tuan sekalian. Nabi berceramah tuan sekalian, burung tenggek pun tak sedar. Maknanya fokus. Punyalah sahabat dengan Nabi ni, Masya Allah.
Jangan bandingkan kita dengan sahabat. Tak boleh. Kita jauh dengan sahabat. Mungkin kita boleh bandingkan sahabat dengan muslimat sekarang lah. Muslimat sekarang ni kalau dengan ceramah, dia fokus dia lain macam. Tak gerak langsung 40 minit macam ni je kan. Saya tak kagum ke. Bukan kat sini je, tempat lain pun sama. Saya pergi banyak muslimat ni kalau dengan ceramah macam ni, tak gerak-gerak langsung. Tak apa dipikir pun tak tahu. Tak bersungguh. Yang kedua, tim yang kedua yang pegang pensel. Akak tulis apa tu kak? Tulis je lah apa yang ustaz cakap. La ilah. Fokus. Tak bergerak berlutut. Tak ada. Tu perempuan macam sahabat agaknya lah. Lelaki julur kaki je. Aduh, suruh berhenti lah. Lelaki tak boleh. Perempuan memang saya pergi Al-Ikhwan. Lagi dahsyat. Semua ada rehal. Saya kata Muslimat Al-Ikhwan, surah pasal 4, saya pergi subuh kan. Ramai macam lelaki, lebih ramai je lelaki lagi. Surah tu Al-Ikhwan, perempuan ramai. Saya datang, ramai akak ni, akak datang buat apa hal datang ramai ni? Saya tanya. Datang tak boleh ke? Dia kata okey. Lepas tu buka rehal semua, ada buku, semua pegang yang sama. Tengok saya macam ni. Akak, jangan tengok saya macam tu ya. Okey. Oh, dia punya fokus macam sahabat Nabi saya rasa. Masya Allah. Laki tak? Laki? Laki tak boleh. Ni tahu roti canai ya. Oh, perempuan saya kagum. Itu sebab dia layak lahirkan anak lah. Laki tak layak dia. Dia tabah. Saya pergi Surah Ramal pun sama. Masjid Surah Ramal tu kan, yang besar tu kan. Saya pergi subuh jugalah. Sama juga. Dia duduk sengit. Sengit dia tu tak berubah. Masya Allah. Bayangkan sekalian, dia punya sengit tu tak berubah. Dahsyat. Macam itulah fokusnya seorang perempuan bila mendengar ceramah. Tuan-tuan sekalian, lelaki tak boleh macam tu. Ada juga fokus kan. Okey tuan-tuan sekalian, rumusan hari ni, Nabi pesan kepada kita, jadilah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Tuan-tuan ambillah iktibar hadis ni. Tuan-tuan sebagai seorang kawan, jadilah orang yang paling baik terhadap sahabat. Paling baik. Minta tolong. Kan, dia duit tak ada, bagi pinjam. Kereta rosak, kita bagi dia kereta pinjam. Contohnya sahabat yang baik lah. Kan. Okey. Tolong carikan isteri, bila isteri meninggal, kita carikan macam tu. Carikan isteri untuk dia. Sebab tolonglah cari aku ni, aku seorang-seorang je. Carikan. Bukan kita punya, dia punya. Macam tu. Baik sungguh. Inilah kawan yang baik. Jadi bermula malam ni ke, tuan-tuan jadilah seorang kawan sahabat yang baik terhadap jemaah suara tuan-tuan ni. Baik sangat insya-Allah. Jadi saya mohon kemaafan pada malam ini kalau ada terasa hati tentang apa yang saya sebut, saya mohon maaf ya. Suara-suara pun tak ada sangat ni. Ini hadis ke-18. Bulan depan tuan-tuan sekalian, hadis ke-19. Sunnah Nabi, akhlak Nabi menyebarkan salam. Akhlak Nabi menyebarkan salam. Dia ada banyak perbahasan tentang menyebarkan salam. Kita bincang bila? Bulan 9. InsyaAllah. Malam ni makan apa? Nasi lemak kan? Saya tunggu kat soto tu tak jumpa lagi. Soto tu jarang jumpa orang soto. Soto ni sedap kan? Kalau dapat soto sedap. Bukan minta, bagi tahu je. Aduh tuan-tuan. Aduh, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.